Baik, semalam RUU ataupun Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Belanjawan 2021 telah pun diluluskan di peringkat Parlimen dan ianya telah pun dibahaskan hampir 10 hari di peringkat jawatan kuasa, dan keputusannya semalam umum sudah dimaklum bahawa 200 ahli parlimen yang telah pun membuat undian di mana 111 telah pun bersetuju, 108 tidak bersetuju. Tetapi apa yang mungkin merisaukan kami di sini adalah jumlah untuk kelebihannya cuma 3 undi sahaja, dan sekadar untuk peringatan juga bahawa dalam sejarah negara sebenarnya untuk belanjawan yang telah pun dibentangkan tidak pernah lagi ianya tidak diluluskan, dan ianya mencetuskan kontroversi apabila ianya telah pun dibahaskan 10 hari itu, apabila ada yang berpendapat bahawa ada ahli parlimen yang tidak menyokong usul ini supaya ingin menjatuhkan kredibiliti Perdana Menteri kita Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, untuk memperkatakan tentang belanjawan 2021 dan sedikitlah politik dimasukkan ke dalam tajuk ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti semalam Doktor melihat secara langsung di Parlimen ingin mengikuti tentang keputusan tersebut, dan keputusannya telah pun dikeluarkan. Sebagai permulaan mungkin saya nak tahulah juga, adakah ianya sebagai salah satu jangkaan Prof, jangkaan Doktor, ialah sebab seperti mana yang saya katakan tadi, tidak pernah lagi belanjawan tidak pernah diluluskan lagi di peringkat Parlimen. Fazli, kalau kita soroti apa yang berlaku semalam adalah satu kelegaan buat rakyat Malaysia. Saya percaya rakyat Malaysia begitu lega. Saya sendiri begitu lega dengan apa yang berlaku semalam. Kurang lebih pembentangan bajet yang telah berlaku 6 hari bulan November tempoh hari, lebih daripada sebulan proses ni berlaku Fazli, dengan disusuli dengan perbahasan 82 ahli parlimen antara 9 hingga 19 November, dan ia disusuli dengan bajet 2021 diluluskan di peringkat dasar pada 26 hari bulan November. Dan juga ianya diteruskan dengan di peringkat jawatan kuasa, di mana kita sedia maklum bahawa ianya telah diluluskan di peringkat undian sama ada secara suara majoriti ataupun belah bahagian, iaitu 27 di 27 kementerian telah diluluskan. Dan terakhir kemuncaknya pada semalam itu pada 15 hari bulan 12, di mana belanjawan 2021 diluluskan dengan majoriti yang amat tipis, iaitu hanya 3 sahaja. Belum pernah dalam sejarah negara kita mempunyai kelulusan bajet yang satu digit sebenarnya. Satu digit, hanya 3 saja, iaitu 111 menyokong dan 108 tidak menyokong dan 1 tidak hadir. Jadi kalau kita soroti sebenarnya apa yang berlaku semalam itu sendiri, ia juga memberikan satu impak dan nafas lega kepada rakyat Malaysia bahawa politik dapat diketepikan seketika, Fazli. Itu paling penting. Dan kita ada, walaupun 3 sebenarnya majoriti itu, tapi itu masih lagi dikira sebagai belanjawan telah diluluskan. Apa yang lebih merisaukan kita, Fazli, kalau belanjawan sebenarnya tidak diluluskan, isunya adalah bukan melibatkan belanjawan itu saja, bahkan berlakunya krisis politik yang telah berlaku pada bulan 2 hari itu. Dan kita tahu bahawa jangkaannya setakat ini yang kita dapat gambarannya, tidak ada mana-mana ahli parlimen selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memperoleh majoriti. Sekiranya belanjawan semalam tidak diluluskan, maka kita perlu mengenal pasti siapakah calon Perdana Menteri itu sendiri. Dan kita tidak, dan jelas juga kita tahu bahawa sukar untuk mana-mana ahli parti politik ahli parlimen memperoleh 112 undi. Itu berita yang menggembirakan semalam itu, Fazli. Yang saya kira menarik lafaz lega. Dan selepas daripada itu kita mendapat berita sedihlah dengan pemergian tokoh ekonomi kita, iaitu Profesor Diraja Ungku Aziz itu sendiri, yang banyak berjasa kepada ekonomi negara, banyak berjasa kepada banyak belanjawan sebelum ini. Dan kalau kita soroti semula jasa-jasa Ungku Aziz, Profesor Diraja Ungku Aziz ni cukup besar kepada ekonomi negara. Antara 3 yang saya boleh bagi contoh adalah yang saya selalu membaca buku beliau. Yang pertama adalah bagaimana beliau menjadi bertindak sebagai penasihat ataupun jawatan kuasa di dalam dasar ekonomi baru yang membantu Bumiputera itu sendiri. Yang kedua, beliau lah mencetuskan idea kepada penubuhan tabung haji. Dan pada ketika ini begitu ramai rakyat Malaysia yang menyimpan tabung haji untuk menunaikan haji. Beliau lah arkitek kepada perkara ini. Yang ketiga adalah dengan penubuhan koperasi kebangsaan angkasa itu.
apapun hari yang sama bajet diluluskan dan hari yang sama kita sedih dengan pemergian Profesor Diraja Ungku Aziz itu sendiri. Betul, itu salah satu daripada detik bersejarah lah ya, tarikh keramat buat negara kita. Ada dua berita lah, satu gembira, satu sedih kan. Ya, berbalik kepada berita yang gembira itu, saya nak simpulkan dekat sini, saya percaya ramai jutaan rakyat Malaysia memang menarik nafas lega lah ya. Apabila belanjawan ini diluluskan. Tetapi apa yang merisaukan kami sekarang ini, jumlah kelebihan tu cuma 3 undi. Doktor cakap tadi bahawa tidak pernah ada sejarah Betul. Satu digit, satu angka satu saja. angka. Ya, mungkin kita dapat lihat di sini bagaimana agaknya situasi sebenar politik dalam negara kita. Mungkin ya, daripada faktor kelebihan undi 3 undi itu, mungkin dapat lihat macam ada berlaku sedikit krisis politik negara, dan kita pun dikejutkan juga dengan gabungan antara Kuli dan juga Tun M juga. Dan adakah ianya macam mempengaruhi juga keputusan undi semalam? Kalau kita lihat Fazli, apa yang berlaku politik Malaysia pasca PRU ke-14, iaitu selepas daripada keputusan PRU ke-14, kita dapati bahawa perkara pertama adalah ia tidak pernah berlaku mana-mana parti politik yang mempunyai majoriti yang kecil. Yang keduanya, kalau kita ambil kira setiap parti politik di Malaysia ni Fazli, tak kira kerajaan ataupun pembangkang. Ambil kira kerajaan, UMNO tu sendiri mempunyai kerusi 38 saja. Ya, betul. Kalau ambil kira pembangkang, DAP mempunyai 42. Tidak sampai separuh daripada majoriti 112. Jadi kalau kita ambil kira perkara ini, bermakna kita dapati bahawa selepas daripada PRU ke-14, berlakunya krisis demi krisis politik. Ia bermula dengan perubahan kerajaan persekutuan pada bulan pergolakan berlaku pada bulan 2 dan berakhir dengan pelantikan 1 Mac oleh Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ia tidak berakhir setakat itu saja, berlakunya krisis di negeri Sabah yang menyebabkan berlakunya pilihan raya negeri Sabah pada bulan September. Dan ia disusuli pula di negeri Perak, negeri saya sendiri, pada bulan Disember ni. Baru-baru ni di bawah belanjawan, belum dibentangkan belanjawan, dan juga ianya berlaku undi percaya yang di mana bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Faizal tidak mempunyai majoriti. Dan juga ia berkemungkinan pula berlaku semalam, tapi alhamdulillah semalam berjaya dengan walaupun agak tipis, tapi sekurang-kurangnya dia telah berjaya diluluskan. Dan sementara waktu ni Fazli, rakyat Malaysia boleh menarik nafas lega sementara ni lah. Tapi itulah perkataan sementara tu, saya rasa macam takut jugalah kan. Itulah. Cuma tinggal lagi kalau sekurang-kurangnya bila bajet belanjawan telah diluluskan, yang penting pada pandangan saya, suku tahun pertama dan suku tahun kedua 2021 begitu kritikal. Kenapa saya kata begitu? Perlu ada lebih banyak bantuan yang kerajaan berikan cepat kepada rakyat Malaysia. Selain daripada yang sebut tadi itu, KWSP, akaun 1 tu pengeluaran tu sendiri. Selain itu juga ada bantuan tunai itu sendiri. BPR tu, bantuan prihatin rakyat, perlu diberikan segera kepada rakyat. Memerlukan dengan segera dalam keadaan krisis ni berlaku. Dalam peruntukan belanjawan ini, saya percaya terlalu banyak juga sebenarnya peruntukan yang diberikan kepada rakyat, dan kita tahu bahawa untuk dapatkan belanjawan itu, amount itu sebenarnya ini antara yang tertinggi belanjawan 2021 ini. Dan semalam saya percaya ada orang yang berada dalam skop ekonomi ni semalam, saya percaya mereka ada 2 skrin. Satu skrin melihat pembentangan di Parlimen semalam, dan satu lagi skrin ni melihat Bursa Malaysia, indeks KLCI. Dan apabila keputusan telah pun diberikan kelulusan untuk belanjawan kali ini, graf untuk Bursa Malaysia KLCI itu terus meningkat. Dan saya rasa itu penanda aras sebenarnya, menentukan bahawa ekonomi kita ni semakin lama semakin meningkat. Adakah benar keputusan kelulusan belanjawan semalam itu membuktikan bahawa pelabur-pelabur kini lebih yakin untuk kembali melabur di dalam ekonomi Malaysia ini? Okey, Fazli, kalau kita soroti atau kita lihat lepas sebaik saja kelulusan bajet itu diluluskan di Parlimen, kalau kita ambil kira sehari sebelum itu berlaku sidang media yang menyebabkan berlakunya saham tu menjatuh, menurun. Dan semalam pula ia meningkat, menunjukkan bahawa krisis politik tu sebenarnya memainkan peranan yang besar kepada jatuh atau naiknya saham tu sendiri. Tapi itu temporary measure, Fazli, iaitu jangka masa pendek sebenarnya, di mana saham ni naik dan turun. Tapi bagaimana kita dapat menarik keyakinan pelabur untuk masuk ke dalam negara kita? Kenapa penting pelabur ni masuk, Fazli? Daripada situlah berlakunya penciptaan peluang pekerjaan. Yang kerajaan harapkan 750,000 peluang pekerjaan akan dicipta tahun depan. Itu sebenarnya benchmarking ataupun indikator paling penting yang kerajaan kena capai untuk membantu memacu ekonomi negara kita. Dengan pelabur masuk dan membuat pelaburan, membuka kilang-kilang baru, membuka industri baru di Malaysia ni, tentu sekali ia dapat diisi oleh rakyat Malaysia sendiri dalam konteks
pekerjaan tu sendiri. Dalam konteks itu, dalam jangka masa panjang, bukan sahaja saham kita makan kekuatan ringgit kita institusi, bagaimana investment masuk ke dalam negara kita, bagaimana GDP kita, kalau kita ambil kira KDNK kita sekarang ni negatif. Betul, negatif. Sebelum ni negatif 17, lepas tu jatuh kepada negatif 2.7 dan kita mengharapkan 5 ke 7% pada tahun depan. Ia hanya boleh berlaku sekiranya pelabur datang dan juga pasaran pekerjaan diperluaskan. Kalau apa yang berlaku semalam itu satu permulaan yang baik, dan saya mengharapkan bahawa krisis politik dapat dihentikan seketika, Fazli, untuk memberikan fokus ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan dalam belanjawan 2021. Nanti bila berlakunya PRU ke-15, masing-masing boleh bertempur di situ untuk cuba memikat hati rakyat untuk mengundi. Pada ketika ini kita ada 3 krisis. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis kesihatan yang datang serentak. Kalau boleh kita kurangkan krisis politik itu dan fokus pada krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Itu yang paling penting pada ketika ini. Itu sebenarnya yang rakyat mahukan, kan? Dua krisis inilah yang begitu penting sekali. Sekarang ini kita lihat faktor kesihatan dan juga faktor ekonomi ni, dan kita doakanlah agar pelabur ini dapat banyak melabur di Malaysia, mencipta peluang pekerjaan, sebab sekarang ni pun banyak yang hilang pekerjaan, yang tak ada kerja dan sebagainya. Dan insya-Allah lah akan ada pelabur yang akan melabur di Malaysia. Dan bagaimana Doktor melihat selepas bajet ataupun belanjawan RUU ini telah pun diluluskan, mungkin Doktor boleh melihat jangka masa yang panjang dalam skop ekonomi negara ini, bagaimanakah jangkaan situasi negara, sebab pelbagai kementerian telah pun disalurkan belanjawannya, dan saya percaya bahawa peruntukan ini adalah khas untuk rakyat sekarang ini. Bagaimana lihat situasi ekonomi negara di masa yang akan datang? Okey, kalau kita lihat, saya mendapati bahawa 2021 ni adalah tahun digital. Kenapa saya kata demikian? Kita dah nampak impaknya pada tahun ini, Fazli. Kalau saya bagi dua data ni menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya digital ekonomi itu, iaitu e-dagang dan juga penjualan secara talian. Saya bagi satu contoh, pada 11 hari bulan 11 baru ni, Fazli. Sales, jualan 11, 12. 11 jalan. Tapi saya ambil 11 dan saya ambil 12 kejap lagi. Saya ambil 11 tu. Dua syarikat e-dagang di China, iaitu Alibaba dan juga JD.com. Dalam masa 24 jam mereka dapat menjual barangan yang bernilai 466.3 bilion ringgit. Bayangkan, Fazli, kalau saya bagi perbandingan 466.33 ni diperolehi dalam masa 24 jam, lebih tinggi daripada bajet negara kita pada 2021, iaitu 322.5 bilion, mencakupi Perlis sampai ke Sabah 32 juta rakyat Malaysia. 365 hari boleh diperoleh oleh Alibaba dan JD.com ni dalam masa satu hari. Saya ambil 12 hari bulan 12 baru ni, data yang menarik daripada salah satu laman e-dagang di Malaysia ni, dalam menjual satu hari 12 juta barang, pasti. Dengan 24 minit barang dapat dijual, dan juga puncaknya dia dapat jual 1 minit 1 juta barang. Jadi menunjukkan dengan jelas bahawa ke depan ini lebih ramai rakyat Malaysia yang saya harapkan lebih fokus atau memberikan penumpuan kepada penjualan ataupun perniagaan secara online. Tentu sekali perkara-perkara ini perlu titik beratkan. Rakyat Malaysia perlu fokus kepada perkara yang saya sebut tadi, sebab di situlah datangnya lubuk emas sebenarnya untuk rakyat Malaysia menggunakan platform online untuk berniaga. Sebab sekarang ni banyak perniagaan terjejas, Fazli. Beralih kepada daripada tradisional kepada perniagaan secara online. Itu adalah jangkaan untuk 2021. Jadi mulai saat ini, kalau anda yang mungkin dikategorikan sebagai peniaga, kenalah bermula ekonomi digital sekarang ini. Semuanya, segalanya di dalam talian. Baik, terima kasih Doktor di atas segala pandangan, buah fikiran tentang tajuk kita pada hari ini. Dan inilah masanya untuk ahli parlimen. Belanjawan telah pun diluluskan. Inilah masanya untuk ahli parlimen bergerak untuk melakukan kerja. Sebab apa? Sebab kita telah pun memberi kepercayaan kepada rakyat, kepada wakil rakyat, dan sebenarnya wakil rakyat ini sebenarnya harus memikirkan nasib rakyat, harapan rakyat dan sebagainya. Dua perkara perlu kita ingat kat sini. Yang pertama, faktor kesihatan, faktor ekonomi, dan untuk situasi politik sekarang ini, kita rehat-rehatlah. Reda-redalah. Tunggulah nanti PRU nanti nak berdebat dan sebagainya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad, Mohamad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika.